kuliah kita pada surah Nuh dahulu, kita telah menyampaikan juzuk 29 ni temanya adalah tema dakwah. Sebab itu juzuk 29 Allah Ta'ala buka melalui surah Al-Mulk. Al-Mulk yang berbicara berkaitan tentang kerajaan, perbendaharaan dan juga kekuasaan milik Allah Ta'ala. Sebab dalam hal dakwah ni perkara yang paling utama sekali adalah tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan jugalah Allah taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang telah kita lakukan, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah Nuh, surah yang ke-71, dan kita akan terus tengok pada ayat yang ke-13. Okay? Surah Nuh, surah 71, ayat yang ke-13. Pada surah Nuh ni tuan-tuan, dia berada di juzuk yang ke-29. Seperti mana yang tuan-tuan maklum pada mukaddimah kuliah kita pada surah Nuh dahulu, kita telah menyampaikan juzuk 29 ni temanya adalah tema dakwah. Sebab itu juzuk 29 Allah Ta'ala buka melalui surah Al-Mulk. Al-Mulk yang berbicara berkaitan tentang kerajaan, perbendaharaan dan juga kekuasaan milik Allah Ta'ala. Sebab dalam hal dakwah ni perkara yang paling utama sekali adalah tauhid. Membawa umat dan membawa manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesakan Allah dan untuk mengibadahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tidak ada sebab yang lain, tidak ada unsur-unsur yang lain. Jadi, melalui daripada juzuk 29 ni, Allah Ta'ala datangkan contoh kepada baginda Nabi SAW dan juga kepada kita. Tema juzuk 29 temanya dakwah, dan contoh teladan pendakwah yang paling patut dicontohi dan diteladani adalah baginda Nuh alaihi salam. Baginda Nuh alaihi salam. Kerana apa? Pertama, Nabi Nuh ini adalah rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah. Nabi pertama Nabi Adam. Namun rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Dan yang keduanya tuan-tuan, sebab Nabi Nuh ini tempoh dakwahnya paling panjang daripada nabi-nabi yang lain. Tidak ada para rasul yang melepasi usia dakwah selama dan setua macam Nabi Nuh alaihi salam, iaitu selama 950 tahun. Jadinya tuan-tuan, kita nak bincang pada ayat 13 ni. Kalau tuan-tuan perhatikan, bermula ayat 5 sehinggalah pada ayat yang ke-20, ini adalah satu subtopik yang Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang isi hati Nabi Nuh alaihi salam. Dalam tempoh 950 tahun ni Nabi Nuh dakwah ni, apa halangan dia? Apa kesusahan dan kepayahan yang dia tempuh? Maka Allah Ta'ala tunjukkanlah melalui ayat ini. Dan pada ayat-ayat ini tuan-tuan, iaitu Nabi Nuh alaihi salam, dia
kita istilah apa tuan-tuan, mengadu kepada Allah daripada hati ke hati lah. Dia cerita kepada Allah Ta'ala apa ujian-ujian yang dia tempuh dan Allah rakamkan. Kenapa Allah rakam tuan-tuan? Doa Nabi Nuh alaihi salam dari sudut doa yang Nabi Nuh sembunyikan. Tuan-tuan boleh bayangkan 950 tahun dakwah sudah tentulah mengalami kesusahan dan kepayahan yang kita tak boleh bayangkan. Tapi Nuh alaihi salam berjaya tempuh. Dan Nabi Nuh ni Allah Ta'ala sebut apa yang dia sebut kepada Allah Ta'ala. Seolah-olahnya tuan-tuan, kalau kita fikirlah, kenapa Allah Ta'ala perlu buka perkara yang dirahsiakan oleh Nabi Nuh? Sebab ini hubungan dia dengan Allah Ta'ala secara personal. Kenapa Allah Ta'ala buka tuan-tuan? Sebenarnya bukan Allah Ta'ala nak cerita kelemahan Nabi Nuh. Bukan Allah Ta'ala nak cerita keluhan Nabi Nuh. Tidak. Tetapi Allah nak bagi tahu setiap pendakwah ni, pendakwah ni tuan-tuan, mungkin tuan-tuan akan rasa kenapa surah Nuh ni kita nak bincang adalah ayat tentang dakwah. Jangan ingat dakwah ni daripada seorang pendakwah kepada mad'u dia, audiens dia. Tetapi juga ayat-ayat ini tuan-tuan juga sesuai untuk seorang ibu, seorang ayah yang mendidik anak-anak dia. Seorang penguasa, pemerintah ingin membimbing masyarakat rakyat dia. Ayat ni sangat sesuai. Sebab kita nak membawa semua manusia ke arah kebaikan. Khususnya daripada kalangan keluarga kita. Dan umumnya kepada masyarakat kita. Jadi, Nabi Nuh ni Allah Ta'ala cerita keluhan dia, isi hati dia tuan-tuan. Sebab Allah nak bagi tahu setiap pendakwah, setiap orang yang membawa manusia ke arah kebaikan, benda yang paling penting dalam hidup seorang pendakwah ni ataupun kita sebagai ibu bapa ni adalah memiliki jiwa spiritual yang kuat kepada Allah Ta'ala. Jiwa spiritual yang kuat kepada Allah Ta'ala. Itu benda yang paling penting. Tuan-tuan tengok doa Nabi Musa alaihi salam, masyhur dalam surah Taha, yang diajarkan kepada anak-anak kita tuan-tuan. Apa yang Nabi Musa AS doa pada Allah? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada 4 perkara yang Nabi Nuh minta tuan-tuan. Nabi Musa minta, ada 4 perkara. Ayat lepas tu ada cerita lagi satu permintaan. Yang selalu kita doa pada Allah Ta'ala ni melalui doa Musa ada 3 benda. Pertama, Nabi Musa minta apa tuan-tuan? Iaitu dia minta Rabbishrahli sadri. Pertama sekali iaitu, ya Allah, lapangkan jiwa saya, kuatkan naluri saya ni, hati saya ni kuatkan. Jadi lebih tabah, lebih sabar, lebih kuat, lebih terima ujian-ujian kehidupan. Benda yang paling utama adalah spiritual kita. Yang kedua baru diminta wa yassirli amri, permudahkan urusan dia. Ketiga baru dia minta leraikanlah kesimpulan lidah dia supaya yafqahu qawli, apa yang dia cakap orang faham. Benda yang paling utama tuan-tuan adalah bab spiritual. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kenapa Nabi Nuh ni direkodkan oleh Allah Ta'ala keluhan-keluhan hati dia, sebab nak bagi tahu dia ni pendakwah sejati, dia ni adalah orang mursyid yang sejati. Sebab hubungan spiritual dengan Allah Ta'ala kuat. Kita sebagai ibu, sebagai bapa tuan-tuan, kenapa kadang-kadang kita putus asa dalam pendidikan anak-anak? Sebab spiritual kita. Kita sendiri kena ada hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala. Spiritual kita. Berapa banyak yang kita telah mengadu pada Allah Ta'ala. Berapa banyak telah kita bercerita kepada Allah Ta'ala. Yang inilah sebagai satu teladan. Okey? Baik. Dan kalau tuan-tuan tengok daripada ayat 5 sampai ayat yang ke-20 tuan-tuan. Di sini para ulama tafsir menyebutkan tuan-tuan adalah menunjukkan kepada kita Nabi Nuh ni dia mengadu pada Allah. Semua pendekatan dakwah semua saya dah buat. Saya bukan putus asa. Saya bercerita ni sebab nak mengadu je, nak lepaskan beban dalam hati saya. Saya bukan tak buat kerja dakwah, saya buat semua bentuk. Kalau tuan-tuan tengok daripada ayat 5 sampai ayat 20, Nabi Nuh dia mengadu pada Allah, apa pendekatan dakwah yang saya tak buat, semua saya buat. Nak cerita dakwah dari sudut akli, saya bawa dalil-dalil akli. Saya juga bawa dalil-dalil naqli. Ni dari sudut dakwah lah. Nas Quran saya bawa, nas hadis saya bawa. Dari sudut hukum-hukum, alam ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu manusia, semua saya bawa untuk tunjukkan manusia kebesaran Tuhan dan untuk tauhidkan Allah. Kedua, kata para ulama tafsir tuan-tuan, pada ayat 5 sampai 20 ni ada juga yang Nabi Nuh alaihi salam bawa unsur-unsur targhib wa tarhib. Ada unsur-unsur motivasi dan juga ada unsur-unsur ancaman.
Dalam pendekatan dakwah, pendidikan macam tu juga tuan-tuan. Kita kena datangkan dalam bentuk motivasi, beri galakan. Tapi jangan motivasi saja, mesti juga ada ancaman. Beringat juga kan. Ini ada pendekatan dia. Dalam masa yang sama juga, Nabi Nuh AS dalam pendekatan dakwah dia, dia mendatangkan fakta-fakta saintifik. Yang inilah perbincangan kita pada pagi ini tuan-tuan. Nabi Nuh ada cerita tentang fakta-fakta saintifik yang membawa manusia ni berfikir. Macam itulah dengan pendidikan, macam itulah dengan dakwah. Guna macam-macam sudut tuan-tuan. Apatah lagi hari ini kita ada pelbagai medium. Online, on-site, itu, ini dan sebagainya. Maka manfaatkanlah. Okey. Baik, tuan-tuan tengok pada ayat 13. Kita sambung lagi tuan-tuan. Allah Ta'ala menyebutkan, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setelah Allah Ta'ala sebut daripada ayat 10 sampai ayat 12, iaitu Nabi Nuh ni dia cakap pada kaum dia, bertaubatlah kepada Allah sebab Allah Maha Pengampun. Kalau kamu bertaubat, Allah datangkan air hujan, Allah datangkan bantuan, Allah datangkan pertolongan. Ayat 12, Allah Ta'ala pun kata, bukan sekadar aku datang pertolongan dan bantuan setiap musibah yang kamu tempuh, bukan sekadar datangkan jalan keluar kalau kamu mengalami kesempitan hidup, wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Bahkan aku juga melipat gandakan nikmat yang sedia ada, iaitu ditambah-tambah lagi harta, ditambah-tambah lagi zuriat, dan ditambah-tambahkan lagi kebun-kebun yang lebih subur. Yang ini kita dah bincang tuan-tuan, sebab itu saya tak nak detailkan. Okey. Kat situ tuan-tuan adanya targhib, iaitu ada motivasi. Dia bagi galakan, kembalilah pada Allah, taubat pada Allah, istighfar pada Allah, Allah bagi nikmat, Allah bagi pertolongan. Ayat 13 datangnya ancaman, tarhib dekat sini, iaitu Nabi Nuh kata pada kaum dia, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, iaitu Nabi Nuh kata, mengapa kamu tidak percaya kepada kebesaran Tuhan? Sebab ayat sebelum tu tuan-tuan seolah-olahnya, betul ke kalau saya ditimpa kesusahan, kesulitan hidup, dengan sebab saya bertaubat kepada Allah, Allah datangkan pertolongan? Kita fikir macam tu tuan, betul ke? Saya ni tak ada duit, saya ni ada penyakit, saya ni mengalami musibah, macam mana saya nak berinteraksi dengan musibah ujian hidup ni? Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, bertaubatlah, istighfarlah, kembalilah pada Allah Ta'ala. Kita sendiri akan kata pada diri kita, betul ke kalau saya ni mengalami kesusahan, dengan sekadar istighfar Allah datangkan bantuan? Kita tanya pada diri kita tuan-tuan. Allah Ta'ala jawab, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Apakah kamu ni tak percaya tentang Allah yang Maha Berkuasa? Tak percaya ke tuan-tuan? Tak percaya ke? Ini soalan yang kita kena jawab pada diri kita sendiri. Tanya pada diri kita, saya ni tak percaya ke pada kuasa Tuhan? Allah Ta'ala sebut dah dalam ayat-ayat ini. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok dalam kehidupan kita tuan-tuan, kita nak tengok Allah ni besar ataupun tidak, meyakini kepada Allah ke tidak. Tuan-tuan tengok seperti mana riwayat daripada Fatimah. Fatimah pernah mengadu kepada Nabi SAW, ayahandanya tuan-tuan. Sebab Fatimah ni dia rasa sulit untuk menguruskan keluarganya. Banyak perkara yang dia lakukan dalam pengurusan keluarga ni dia rasa sulit, kepenatan, keletihan. Mengadu kepada baginda Nabi tak ada di rumah ketika itu. Yang ada pada waktu itu adalah Aisyah. Jadi Fatimah mengadu pada Aisyah, dia kata, wahai ibu, nanti kalau ayah balik, bagi tahu pada ayah, saya nak berjumpa dengan ayah ni. Sebab saya mengalami kesulitan, kesusahan, kepenatan menguruskan keluarga. Jadi Aisyah kata apa, tak apalah, pulanglah, nanti ayah pulang saya bagi tahu. Nabi pulang nanti saya bagi tahu pada Nabi SAW. Malam tu baginda Nabi SAW datang ke rumah Fatimah. Okey, Nabi datang. Dan hadis yang masyhur tuan-tuan maklum, Nabi mengajarkan kepada Fatimah adanya zikir yang kita sebut sebagai zikir Fatimah. Yang Fatimah ni dia nak ada pembantu rumah, tapi Nabi SAW kata apa? Cukuplah kamu berzikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih tuan-tuan. Okey, dia ajarkan kepada Fatimah. Fatimah dengar ni tuan-tuan, dan Fatimah tak minta lagi pembantu rumah. Cukuplah zikir ini sebagai pembantu dia. Di sini menunjukkan kepada kita apa tuan-tuan? Orang mukmin ni dia percaya kepada spiritual dia, semangat dalaman ni kuat ni.
Dan yang keduanya, dia meyakini Allah itu maha berkuasa. Cuba kita cakap dengan isteri kita, bang, saya ingat nak cari orang gaji. Kita pun kata macam ni lah, yang kalau nak orang gaji, abang ajar zikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 34 kali. Percayalah, isteri kita kata, bang ni jangan buang terbiak bang, saya tak gurau ni. Selalu macam itulah tuan-tuan. Tapi inilah yang berlaku kepada Fatimah. Okay? Dia ajarkan kepada Nabi seperti itu. Dia lagi satu lagi tuan-tuan, contohlah. Tuan-tuan perasan tak? Bila bulan Ramadan, semua kalangan kita ni mampu bangun sahur. Semuanya mampu bangun sahur. Tapi pada hari selain Ramadan, kita susah nak bangun subuh. Kenapa tuan-tuan? Sebab keyakinan kita. Waktu Ramadan, saya kalau tak bangun sahur, memang KO lah hari ni. Tak boleh nak puasa ni, penat ni, lapar ni. Jadi saya kena bangun sahur juga. Mesti makan, mesti minum. Sebab esok pagi saya nak berpuasa. Tapi dalam hal ibadah, dalam solat subuh kita tak kaitkan macam tu. Kalau saya tak bangun subuh ni, mati saya kena azab. Tak fikir macam tu tuan-tuan. Sebab itu kita susah bangun subuh. Bangun sahur boleh, bangun subuh tak boleh. Sebab apa? Keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan tu tuan-tuan. Benda tu yang paling penting. Okay? Masalah kita besar mana pun dekat dunia ni tuan-tuan, kita akan rasa kecil kalau kita kata Allah itu maha besar. Tapi kalau kita rasa Allah itu maha kecil, kita akan kata masalah saya maha besar. Inilah sebahagian yang kita boleh lihat tentang perbandingan untuk merasakan kebesaran daripada Allah Ta'ala. Okey, ayat 14 tuan-tuan. Allah kata apa? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah telah menciptakan manusia itu beberapa tingkatan. Allah ciptakan manusia itu beberapa tingkatan. Tingkatan dekat sini tuan-tuan untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Dan di sinilah dalil yang mana Nabi Nuh ni berdakwah kepada kaum dia dengan bukti-bukti saintifik. Kamu ni Allah cipta dalam banyak tingkatan. Dan di situlah kalau kamu berfikir, kamu akan rasa adanya penciptaan Tuhan. Daripada kita di alam janin tuan-tuan, manusia diciptakan melalui nutfah, satu titik tuan-tuan, sperm, satu titik. Kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian mudghah, kemudian laham, kemudian idham. Ini tingkatan, ni baru dalam janin, barulah lahir. Dah lahir pula daripada bayi, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi belia, menjadi dewasa, menjadi tua. Semua tingkatan ni kalau difikirkan membawa ingatan kepada Allah Ta'ala. Tubuh kita berubah, fizikal kita berubah, tenaga kita berubah, cara berfikir berubah. Di situnya ada kejadian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini buktilah secara saintifik untuk tunjukkan kebesaran Tuhan. Macam itulah bila kita berdakwah tuan-tuan. Bila kita berdakwah kepada orang non-Muslim, boleh jadi golongan non-Muslim ni dia tak percaya Quran dan hadis. Jadi kita tak boleh gunakan pendekatan Quran hadis ni kepada mereka. Yang kita kena gunakan iaitu melalui dalil akal ataupun melalui bukti-bukti saintifik. Mereka kata alam ni tidak ada Tuhan, mustahil ada Tuhan. Kita kata tak ada Tuhan lagi mustahil daripada ada Tuhan. Tengok satu gambar, kita kata gambar ni yang hebat ni macam Mona Lisa punya gambar ni tak ada pelukisnya. Leonardo da Vinci itu adalah sesuatu yang direka-reka. Kita cuba buat macam tu tuan-tuan. Percayalah, orang akan tuduh kita, dia ni orang gila lah ni. Mana mungkin gambar ni tak ada pelukis. Kita bagi tahu pada dia, kalau gambar yang statik, yang kaku ini pun ada pelukisnya, alam yang bergerak ini sudah tentu ada penciptanya. Mustahil lah gambar yang kaku pun kita mengakui ada pelukis, alam yang bergerak tak ada pencipta. Mustahil. Yang ini kita bawa kepada manusia untuk berfikir. Okey? Baik, kemudian tuan-tuan, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Kata Allah Ta'ala, Nabi Nuh cakap pada kaum dia, bukankah kamu telah melihat bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Ini semua bukti-bukti saintifik. Kemudian Nabi Nuh kata lagi, wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Dan bukankah Allah Ta'ala telah jadikan bulan itu padanya adanya cahaya, dan Allah telah jadikan matahari itu sebagai pelita. Di sini tuan-tuan adanya ilmu sains. Perkataan nura, bulan, kata Allah Ta'ala padanya ada cahaya, itu artinya bulan memantulkan cahaya. Manakala matahari, Allah gunakan perkataan siraj.
Matahari pula seperti siraj. Siraj itu adalah pelita. Dia adalah sumber kepada cahaya. Sebab pelita itu dia membakar dia punya sumbu tu tuan-tuan untuk mengeluarkan cahaya. Dan Allah Ta'ala nak bagi tahu matahari itu mengeluarkan cahaya, bulan itu memantulkan cahaya. Kita pun kaji tuan-tuan dari sudut ilmu sains. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan bulan? Bulan ni banyak fungsi dia. Banyak fungsi. Pertama, fungsi bulan ni tuan-tuan adalah untuk menjadikan air pasang surut di lautan. Sebab bulan ni dia memberi kesan kepada pasang surut di lautan. Kedua, bulan ni juga tuan-tuan dia menjadi pengukur masa. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran melalui surah Yunus. Kalau tuan-tuan buat nota, tuan-tuan tengok dalam surah Yunus ayat 5. Allah Ta'ala kata apa? Huwallazi ja'ala syamsa dhiya wal qamara nura. Sama juga. Matahari keluarkan cahaya, bulan memantulkan cahaya. Wa qaddarahu manazil. Dan bulan itu dia ada manzil-manzil dia. Maksudnya dia berubah-ubah bentuk dia. Untuk apa tuan-tuan? Lita'lamu adadas sinin wal hisab. Allah Ta'ala sebut. Tujuan bulan ni dalam bentuk yang tak sama. Kejap dia penuh, kejap dia separa, kejap dia jadi bulan yang berbentuk sabit, jadi anak bulan. Tujuan dia kata Allah, untuk kamu tahu bilangan tahun dan untuk kamu kira bilangan bulan dan hari. Itu tujuan Allah ciptakan bulan. Okay, ini kita kena sampaikanlah pada manusia ni. Yang berikutnya, fungsi bulan apa tuan-tuan? Iaitu sebagai shield. Bulan ni fungsi dia sebagai shield. Di langit ni tuan-tuan, banyak kan batu-batu, meteor-meteor ni, bintang-bintang yang telah mati, yang sentiasa ke arah bumi. Bumi ni ada graviti dia. Dia akan sentiasa ke sana. Jadinya untuk mengelakkan bumi ini terkena hentaman daripada bintang-bintang yang telah mati, meteor-meteor ni, maka bulanlah sebagai perisai. Sebab itu bulan ni tuan-tuan, dianya permukaan dia banyak kawah-kawah. Sebab kawah-kawah itu adalah hasil daripada hentaman batu-batu ataupun meteor-meteor, bintang-bintang yang telah mati yang ada di angkasa. Itu fungsilah yang Allah Ta'ala ciptakan di antara bulan dan juga matahari. Pelbagai lagi lah tuan-tuan, nikmat-nikmat yang Allah besarkan. Ayat 17 pula, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah lah yang tumbuhkan daripada bumi ini macam-macam tumbuh-tumbuhan. Yang ini pun saya dah pernah sampaikan pada tuan-tuan. Melalui air yang sama, raw material yang sama, melalui proses di bumi yang sama, tanah yang sama, kilang yang sama tuan-tuan, tetapi output dia, penghasilan dia tuan-tuan tak sama. Ada pokok manggis, ada buah durian, ada buah langsat, ada buah nona. Walaupun kebun yang sama, air hujan yang sama, bumi, ladang yang sama tuan-tuan, tapi menghasilkan buah yang tak sama. Rasa lain, warna lain, bau lain, dan dia tak pernah tertukar pun. Sekalipun tanam buah manggis dan buah durian tu sebelah-sebelah, tak pernah tertukar. Sedangkan air sama, kilang di bumi yang sama, tapi hasil tak sama. Berbeza dengan manusia. Kalau raw material dia sama, proses di kilang yang sama, mesti output sama, mesti. Wajib. Kalau tak sama tuan-tuan, kita kata ini barang reject. Ni barang ni tak boleh ni sebab dia rosak. Tapi Allah Ta'ala tidak. Dia ciptakan dengan kadar yang paling sempurna. Yang itu pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18 pula, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian kita semua ni, kata Nabi Nuh, akan dikembalikan kepada bumi dan akan dikeluarkan daripada bumi. Maksudnya kita semua akan mati dan kita semua akan dibangkitkan pada hari akhirat. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah telah jadikan bumi ini kukuh. Okey, perkataan bisat kat sini tuan-tuan, bisat kat sini, bumi ni kukuh yang Allah jadikan ni tuan-tuan, dia merujuk kepada apa? Bumi ni Allah Ta'ala lebarkan dia, luaskan dia, bentangkan dia, dengan bererti adanya penciptaan gunung ganang, adanya penciptaan bumi yang dilebarkan, ada penciptaan langit, dia merujuk kepada seluruh perkara. Cuma sebut dalam bentuk yang lebih mudah, bisat. Nampak macam cerita tentang bumi saja, tapi sebenarnya dia bercerita tentang nikmat-nikmat yang lain, nikmat gunung ganang,
yang mengukuhkan bumi, nikmat langit yang luas terbentang, nikmat permukaan bumi yang luas untuk manusia berjalan dan sebagainya lah. Okey. Ayat 20, litas luku minha subulan fijaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia itu mampu berjalan di bumi yang luas. Okey, saya tak bincang panjang ayat ni tuan-tuan sebab ayat ini lebih kepada isi hati Nabi Nuh AS kepada kaum dia untuk bercerita, saya ni bukan putus asa, tapi saya telah buat segalanya pendekatan dakwah untuk memikat hati mad'u saya, audiens saya, kaum saya, supaya mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Okey, yang kita nak bincang lebih detail tuan-tuan, inilah ayat 21. Ini detail sikit. Nabi Nuh sambung lagi curahan hati dia. Orang Indonesia kata curhat tuan-tuan, curahan hati dia. Apa lagi isi hati Nabi Nuh? Lalu dia berkata, apa yang berlaku kepada kaum dia? Apa respon kepada kaum dia? Nuh kata apa? Pertama kata Allah, qala Nuhin, ayat 21. Nuh pun berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, innahum asawni, sesungguhnya mereka itu derhaka kepada aku. Ini perkataan pertama tuan-tuan. Nak tunjukkan kepada kita ni, Nabi Nuh dia rasa letih. Dia rasa letih. Sebab apa-apa kita pun tuan-tuan, benda yang kita rasa beban, itulah perkara pertama yang kita akan sebut. Kan? Apa-apa yang kita harapkan, itulah perkara pertama yang kita akan minta. Jadi benda yang dia luahkan kepada Allah Ta'ala, dia kata apa? Innahum asawni, kaum aku ini, dia betul-betul derhaka kepada aku. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah tuan-tuan, yang beriman hanya 80 orang lebih. Sekitar 11 tahun dakwah, seorang beriman. 11 tahun berdakwah, seorang yang beriman. Okay? Yang ribuan lagi tak beriman lah. Yang ramai-ramai lagi tak beriman. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada perkataan asaw ni, bila seorang Nabi atau Rasul ini mengatakan kaumnya itu derhaka kepada dia, kita kena ingat, setiap manusia sangat memerlukan seorang Nabi dan Rasul dalam kehidupan. Kita perlukan Nabi dan Rasul ni tuan-tuan, seperti mana orang yang sakit perlukan kepada ubat. Dia sangat-sangat penting. Kenapa sangat penting? Okey, tuan-tuan buka surah Al-Ahzab. Tuan-tuan buka ayat surah 33, surah Al-Ahzab. Tuan-tuan tengok pada ayat 63. Okey, ini saya tunjuk pada tuan-tuan. Surah Al-Ahzab, surah 33, tengok pada ayat 63. Pada ayat 63 ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kata Allah Taala, yas'alunaka anin nas wa yas'alukan nas anis sa'ah. Manusia bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takunu qariba. Dan apa jalan untuk kamu mengetahui, boleh jadi pada masa datangnya itu tidak lama lagi. Kiamat itu dah hampir. Kemudian innallaha la'anal kafirin wa adda lahum sa'ira. Allah melaknat orang kafir dan Allah sediakan bagi orang kafir itu azab api neraka yang menjulang. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam neraka, la yajiduna waliyan wala nasira. Tidak ada yang akan membantu dan tidak ada yang akan menjadi wali pelindung kepada mereka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari itu Allah akan bolak-balikkan wajah penghuni-penghuni neraka. Allah bolak-balikkan tuan-tuan. Terbalikkan muka dia macam ni, kemudian terlentang. Ni harap pula terlentang dalam neraka. Ni azab Yaqulun, dan seluruh penghuni neraka akan kata apa? Ya laitana, alangkah baiknya lah kalau dahulu kami di dunia ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kalau kami taat Allah dan kalau kami taat Rasul. Saya tak bincang panjang tuan-tuan ayat ni, tapi tuan-tuan boleh tengok ayat ni yang seterusnya, tuan-tuan boleh nampak pentingnya Rasul. Sebab ucapan pertama penghuni neraka ketika dia azab, dia menyesal sebab tak ikut Rasul. Nak cerita Rasul tu sangat-sangat penting. Macam anak-anak keluar keputusan SPM tuan-tuan, bila dia kata apa yang membuatkan kamu berjaya ni, dia akan sebut benda yang dia rasa benda ni lah yang menjadi tips dia berjaya. Bila kita tanya pada dia apa yang menyebabkan kamu gagal, dia akan rasa benda ni lah yang membuatkan dia gagal.
Penghuni neraka seperti itu. Bila ditanyakan apa yang mereka rasakan setelah diazab, benda pertama yang mereka sesal, kenapa dekat dunia dulu saya tak taat Allah dan saya tak taat Rasul. Dan tuan-tuan boleh tengok ayat lepas tu. Penghuni neraka ni kata apa? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana, dia kata. Yang menjadi sesal kepada orang-orang penghuni neraka ni, dia kata, wahai Tuhan kami tak dengar cakap engkau wahai Tuhan, dan kami tak dengar cakap Rasul, tapi kami dengar cakap sadatana wa kubara'ana. Kami dengar cakap pemimpin-pemimpin kami dan ketua-ketua kami, fa'adalluna sabila, yang mana mereka itu telah sesatkan kami. Ini ucapan daripada penghuni neraka, tuan-tuan. Ini pengajaran daripada kita. Okay. Dan itulah yang nak tunjukkan kepada kita pentingnya Rasul ni dalam kehidupan. Sebab manusia ni dia suka meniru. Dia suka meniru, tuan-tuan. Tengok dalam kehidupan kita, kita akan tiru orang lain. Ini fitrah. Jadi Allah datangkan Rasul ni sebagai teladan, sebagai tempat untuk kita ikuti, yang untuk kita tiru, tuan-tuan. Bulat-bulat tiru. Maka Allah datangkanlah para anbiya. Kalau tidak, kita akan pilih selain daripada para rasul untuk diikuti. Dan itulah yang akan jadi penyesalan kepada manusia. Yang kedua pula, kata Nabi Nuh AS, pertama mereka derhaka pada aku. Yang kedua, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Kata Nabi Nuh AS, sudahlah derhaka kepada aku, mereka pula mengikuti. Nabi Nuh kata apa? Mereka itu telah mengikuti man lam yazidhu maluhu wa waladuhu. Artinya, dia ikut orang yang ada harta, orang yang ada anak. Tapi mereka itu orang yang tak buat apa-apa, melainkan menambah kerugian pada mereka. Maksudnya, kaum Nabi Nuh tak ikut Nabi Nuh. Mereka ikut pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki harta, yang memiliki anak yang ramai-ramai ni. Nabi Nuh kata mereka tu bukan tambah petunjuk, tapi menambah kesesatan, menambahkan kerugian. Okey, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Siapa pemimpin yang diikuti oleh kaum Nabi Nuh ni? Dalam Quran, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut mereka itu dikenali sebagai malak. Mereka itu dikenali sebagai malak. Siapa malak ni, tuan-tuan? Tuan-tuan buka surah Hud, surah yang ke-11. Tuan-tuan terus tengok pada ayat yang ke 20. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-27. Surah Nuh, surah Hud, surah 11 ayat 27. Pengikut kaum Nabi Nuh tak ikut Nuh, tapi dia ikut pemimpin-pemimpin dia. Pemimpin dia Allah gelar sebagai malak. Malak. Apa maksud malak ni, tuan-tuan tengok Faqalal malak, kata Allah. Telah berkatalah al-malak. Pemimpin-pemimpin kaum kepada Nabi Nuh AS. Malak ni, tuan-tuan, dia datang daripada perkataan mal'u. Okay? Malak ni datang daripada perkataan mal'u. Mal'u ni artinya penuh. Mal'u ni artinya penuh. Apa maksud penuh? Kenapa disandarkan pada ni? Malak ni, tuan-tuan, dalam bahasa kita disebut ashraf lah. Orang yang dimuliakan. Orang mulia. Macam ni, tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan malak? Ada dua. Pertama, orang ini orang yang Allah penuhi kenikmatan, keperluan dan kehendak mereka. Kaya raya lah bahasa kita. Orang yang Allah penuhi kenikmatan, keperluan dan kehendak mereka. Semua yang dia hajatkan, semua Allah penuhi. Semua. Penuhi, sebab itu disebut malak. Malak tu artinya dipenuhilah, memenuhkan. Okay. Itu maksudnya dia ni orang kaya raya. Kedua, malak di sini juga ditafsirkan sebagai orang yang memandang malak ni, orang yang dipenuhi jiwanya dengan kegaguman. Maksudnya orang yang tak ada harta, tengok kelompok malak ni, pemimpin-pemimpin ni, jiwa dia penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan kegaguman. Penuh dengan rasa takjub. Oh, hebat dia ni. Macam kita lah, tuan-tuan. Tengok orang yang ada kemampuan, harta, boleh beli itu, boleh withdraw sampai 100,000 USD contohlah. Kita akan rasa hebat dia ni. Kita rasa kagum dengan dia ni. Maka itu disebut sebagai malak. Jadi, orang yang diikuti oleh kaum Nabi Nuh ni bukan sebarang, tuan-tuan. Bukan orang biasa-biasa. Tapi orang yang memang Allah Ta'ala berikan dia ujian nikmat yang melimpah ruah. Dan ujian kepada dia juga, iaitu orang yang memandang pada dia rasa penuh dengan kekaguman. Taksub
Dia rasa orang ni hebatlah, memiliki segala-galanya. Okey? Yang itu disebut sebagai malak. Dan malak ni tuan-tuan, dia pun gunakan dakyah dia. Yang ini tuan-tuan boleh tengok dalam surah Hud ni, Allah rakamkan. Allah rakamkan. Apa yang Allah Ta'ala rakamkan tuan-tuan? Okey. Tuan-tuan tengok pada ayat surah Nuh ni, surah Hud ni tuan-tuan, Allah kata apa? Malak ni, iaitu pemimpin-pemimpin kaum Nabi Nuh ni, dia kata apa? Ma naraka illa basharam mithlana wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum araziluna badiyal ra' wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Ada 3 benda dia dakyah kepada kaum dia. Ada 3 benda. Ada 3 benda tuan-tuan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benda yang pertama, sebelum kita tengok pada dakyah dia, tuan-tuan perhatikan pada ayat 27 surah Hud itu ada perkataan huruf fa. Faqalal malak. Ada huruf fa. Fa dekat situ. Fa dekat situ tuan-tuan, fungsi dia sebagai fa'ful ataf. Fa'ful ataf. Fungsi fa'ful ataf ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ayat 26, saya minta maaf tuan-tuan, ni lebih teknikal sikit. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat 26 tu dan ayat 25, Nabi Nuh seru pada kaum dia dengan dakwah tauhid kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata apa? Kaum Nabi Nuh ni, pemimpin dia, faqalal malak. Dia ada huruf fa. Fa tu fungsi dia apa tuan-tuan? Dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Quran, dia ada 3 perkara. Tuan-tuan kena ingat. Dia ada huruf waw yang bermaksud dan. Dia ada huruf fa yang bermaksud maka. Dan dia ada thumma, bererti kemudian. Ini 3 benda yang tuan-tuan selalu tengok dalam Quran. Waw dan, fa, maka, thumma, kemudian. 3 fungsi ni tuan-tuan hampir sama tapi tak sama. Hampir sama. Apa dia tuan-tuan? Kalau digunakan fungsi waw dan, itu bererti beriringan. Sama-sama. Contohlah Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Contoh, Muhammad berjalan bersama dengan Zaid. Muhammad dan Zaid ni jalan sama-sama. Itu fungsi waw. Kalau fungsi fa tuan-tuan, dia erti tertib. Ja'a Muhammadun fa Zaid. Muhammad jalan diikuti dengan Zaid. Muhammad jalan dulu, baru Zaid jalan. Tapi jalannya sama, tapi Muhammad jalan ke depan. Okey. Manakala kalau digunakan perkataan thumma, Ja'a Muhammadun thumma Zaid, Muhammad jalan dulu, satu tempoh selesai, baru Zaid jalan. Okey. Apa yang tuan-tuan nak tengok pada ayat ni? Artinya, bila Nabi Nuh dakwah, terus dicantas oleh pemimpin kaum. Dia terus balas. Maksudnya dia tak fikir panjang. Dia tak dengar, kemudian dia fikir, oh betul juga tak. Bila Nabi Nuh cakap je, terus dia kata, tak. Kamu jangan beriman pada Nuh. Dia terus. Maksudnya dia tak fikir panjang. Dia terus cantas semua ucapan-ucapan dakwah Nabi Nuh. Itu fungsi faqalal malak. Fa kat situ. Okey, fa dekat situ. Dia bantras serta-merta. Kita cakap macam ni, dia lawan macam ni. Kita hujah macam ni, dia hujah macam ni. Macam itulah tuan-tuan kaedah dia. Kalau dengan anak-anak tuan-tuan, kita cakap macam ni, anak kita cakap macam ni. Kita cakap macam ni, anak kita cakap macam ni. Itulah, macam itulah fungsi fa ni. Okey. Apa dia kata tuan-tuan? Pertama, hujah kaum Nabi Nuh ni. Dia kata apa? Ma naraka illa bashara. Kami tengok kau ni Nuh, sama macam kami lah. Kamu ni manusia juga. Bukan Rasul, bukan malaikat. Sebab kamu dengan aku sama je. Kalau tuan-tuan tengok awal surah Hud ni, kaum Nabi SAW, iaitu orang Quraisy, dia kata Muhammad, kalau kamu Rasul, sepatutnya kalau kamu Rasul, kamu datang kepada kami ni membawa perbendaharaan Tuhan lah. Maksudnya, datanglah dengan malaikat-malaikat yang mengiringi kamu. Tak pun kamu ni malaikat. Tapi tak berlaku pun, kamu dengan aku samanya. Kita kahwin, kamu saudara dengan aku, sepupu dengan aku. Maksudnya sama je, tak ada beza pun. Kita sama-sama manusia. Itu hujah yang pertama tuan-tuan. Allah Ta'ala ciptakan manusia, ciptakan Rasul dan Nabi ni dalam kalangan manusia. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia adalah untuk mudah ditiru. Mudah ditiru tuan-tuan. Kalau Allah ciptakan Rasul ni pada malaikat, orang akan komplain. Bolehlah dia macam tu sebab dia malaikat. Kalau cerita malaikat, Rasul daripada malaikat dikomplain, cerita Rasul daripada kalangan manusia pun dikomplain. Kamu ni manusia juga. Kalau kamu malaikat, boleh terbang, baru kami percaya. Tapi tak berlakulah. Okay? Allah Ta'ala ciptakan Rasul daripada manusia ni sebab untuk mudah ditiru. Kedua, dia kata apa? Wa ma narakat tab'aka illa alladhina hum araziluna badiyal ra'.
Kedua pula dia kata apa? Kami tak tengok pengikut-pengikut kau wahai Muhammad, melainkan semua ni orang bodoh. Dia kata, aku tak tengok orang ni semuanya ni orang bodoh. Maksud bodoh kat sini tuan-tuan, maksudnya apa? Kaum Nabi Nuh ni seolah-olahnya dituduh pengikut dia ni, pengikut Nabi Nuh, sahabat-sahabat Nabi Nuh ni adalah orang yang tak gunakan akal. Apa yang Nabi Nuh cakap, ikut je. Taksub dia kata. Kamu ni taksub lah. Bodoh lah, tak gunakan akal, fikirlah sikit. Sebenarnya tuan-tuan, ayat ni adalah sebagai satu benda yang batil. Dia nak tuduh kaum Nabi Nuh ni tak gunakan akal. Dia sama macam Nabi SAW. Nabi SAW tuan-tuan dituduh oleh orang Quraisy. Muhammad ni pengikut dia low class. Muhammad ni pengikut dia low class. Sebab apa? Sebab dia kata pengikut Nabi SAW ni adalah kalangan orang miskin. Dan Nabi pancing orang miskin ni, pengikut dia adalah dengan, kita kata kalau orang politik ni tuan-tuan, dia guna istilah rakyat lah. Dia duk ni semua untuk rakyat. Jadi rakyat sukalah. Contohlah. Jadinya pendekatan ni, dia kata pendekatan yang digunakan oleh Nabi Nuh ni adalah pendekatan yang kita apa nak bagi cakap masa mudah tuan-tuan. Dia nak orang yang pengikut-pengikut ni rasa tertawan hati dia. Dia nak bukan misi yang lain lah. Misi dia sebab kalau tuan-tuan kena bayangkan, orang zaman dahulu ni dia hidup dalam kasta. Jadi bila datangnya seorang pemimpin yang bawa pendekatan, kita ni sama, kamu miskin ke kamu kaya sama, jadi orang miskin sukalah. Jadi dia kata, ini cara kamu, orang pengikut-pengikut kamu ni orang yang tak ada akal lah, bodoh lah. Sebab mereka ni adalah orang-orang yang tak berfikir. Itu cara dia, contoh. Ketiga tuan-tuan, dia kata apa? وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضَلٍ. Dan yang ketiga, kata pemimpin Nabi Nuh ni, kami tak tengok kau dan pengikut kau wahai Nuh, melainkan mereka ini tidak ada apa-apa kelebihan pun. Pengikut kamu semua miskin, semuanya orang yang bodoh, semuanya tak ada apa-apa kelebihan. Kami ni kaya, bijaksana, kami ada itu, ada ini. Ini adalah cara yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, pendekatan yang digunakan oleh kaum Nabi Nuh AS untuk sanggah dakwah Nabi Nuh. Yang itulah tuan-tuan, kembali pada surah Nuh, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-22. Yang Allah kata apa? Wa makaru makran kubbara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Nabi Nuh ni dia telah melakukan wa makaru makra, iaitu tipu daya kubbara yang sangat dahsyatlah. Tipu daya yang sangat dahsyat yang menyebabkan Nuh ni susah untuk menyampaikan dakwah dia. Sabar betul dia dengan kaum dia yang betul-betul menentang dia. Okey tuan-tuan, kita berada di penghujung tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, Nabi Nuh ni dia bukan ditentang oleh satu generasi tuan-tuan, tetapi dia ditentang oleh banyak generasi. Sebab Nabi Nuh ni dakwah 950 tahun. Datuk si Fulan ni tolak dakwah Nabi Nuh. Dia kata Nabi Nuh ni gila lah, tak elok lah, tak betul lah. Datuk dia ni cakap dengan anak dia, kamu ni nanti besar jangan dengar cakap si Fulan ni sebab si Fulan ni gila. Siapa? Nabi Nuh. Si anak ni membesar tuan-tuan, dan dia pun kata Nuh ni gila. Generasi kedua pula kata Nuh ni gila. Si anak ni pula dapat anak lagi, cucu. Dia bagi tahu pada anak dia, kamu dah besar nanti, kamu jumpa lelaki ni, kamu kena tahu lelaki ni gila. Generasi ketiga pun kata Nabi Nuh ni gila. Cucu ni pula dapat anak lagi, cicit. Cicit ni pula dipesan, jangan ikut cakap lelaki ni gila. Cicit ni besar tuan-tuan, jumpa Nabi Nuh, dia kata Nuh ni gila. Dia bergenerasi tuan-tuan. Boleh bayangkan tak? Yang itu yang Allah kata, wa makaru makran kubbara. Benda tu diulang-ulang tuan-tuan, diulang-ulang sampai orang rasa yakin. Saya nak bagi contoh macam ni lah tuan-tuan. Konon lah, kalau dalam masyarakat kita hari ni tuan-tuan, kita didoktrin dalam banyak news. Kita dikatakan Islam is teroris. Bertahun-tahun tuan-tuan. Berpuluh-puluh tahun. Bayangkan kalau dah 950 tahun disebut benda yang sama. Akhirnya orang percaya. Daripada saya kecil saya dengar Islam is teroris, Islam is teroris. Macam mana tuan-tuan kita nak cuba pulihkan? Susah. Macam itulah yang Allah Ta'ala nak kata yang dihadapi oleh Nuh AS. Okey? Baik, lepas ni tuan-tuan tengok ayat 23. Tuan-tuan akan jumpa lagi lepas ni, Allah Ta'ala ada sebut ada 5 berhala. Allah tak pernah sebut tuan-tuan nama-nama berhala. Tapi dalam ayat ni Allah sebut ada 5 berhala. Dalam ayat Quran kadang-kadang orang soleh ataupun orang soleha Allah sebut, ada kala Allah tak sebut. Tuan-tuan boleh tengok. Kakak Nabi Musa Allah tak sebut. Ibu Nabi Musa dalam surah Al-Qasas Allah tak sebut. Tuan-tuan baca surah Al-Qasas tadi kan. Allah sebut ibu Nabi Musa, Allah sebut kakak Musa, tapi Allah tak sebut nama dia. Ni orang soleha.
Allah tak sebut nama dia. Tapi berhala-berhala ni ada 5 orang. Allah sebut 5-5. Kenapa tuan-tuan? Yang ni kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.